Bro, contoh bangunan dia Ruskin Square. Saya bagi dekat. Saya bagi gambar tu. Yang ni screenshot ke apa ni? Tak, saya copy daripada. Oh. So frame yang dekat luar tu akan ikut 6x6 tu lah macam tu. So yang tu adalah tiang lah tu. Haa. Tu dia punya frame, steel frame. Lepas tu macam mana dia pegang ke dalam bangunan dia? Check tak construction dia macam mana? Okay, faham. Faham kan? Dia punya idea behind tu faham lah. Tapi tak apalah, saya conteng dah dulu ya. Kenapa dia tak tukar kali? So yang Shaina nak buat tiang kat luar tu adalah yang ni lah contoh. Ha. Tapi jap, saya tak faham sebab tiang dalam pun ada. Apa hal Tak, ni? sebenarnya saya tak tahu nak draw modular structure tu macam mana dekat plan. Nak draw modular structure tu macam mana? Dia macam kolom biasa ke atau buat wall je? Tengoklah construction apa yang Shaina pakai. Sekejap, sebab sekarang ni saya memang jadi confused dengan Shaina punya, apa kata, Shaina punya grid line ni. Pasal grid line memang tak sama dengan bangunan kan. Even kalau terkeluar pun dia kena ada sama juga. Sebab dia yang saya nampak dekat bangunan ni. Sekejap. Ada tak? Section ada. Tak ada. Nampak sikit. Dia nampak macam itu, tapi logik dia sebenarnya dalam tu dia asal dia tak berkala, tak faham. Jadi pun. Okey, yang ni, okey, contohlah macam dia sebenarnya yang saya nak buat adalah contoh macam yang Ruskin Square ni. Dia ada bangunan, ni yang dalam lah. Lepas tu ada exoskeleton dekat tepi ni kan, betul? Ha. Okey. Tapi still benda ni dia akan ada dia punya kolom juga. Cuma nak bukan dia nak bagi ataupun dia memang support kat sini sebab kalau boleh dia boleh je nak kolom sini. Cuma kalau kolom sini grid line kena ikut sini lah. Mana either ikut sini ataupun ikut sini. Sebab yang tu yang tu lah structure dia. Kenapa saya nak kena limitkan memang nak kena buat 6x6? Why? Okay, sebab hari tu kan Dr. Azani cakap kalau buat random size dia tak nampak sangat pixel united tu. Okey. So saya buat size sama semua. Tapi saiz sama tu dekat grid line bukan dekat bangunan. Okay, hari tu saya tanya bro kan. Saya tanya bro grid line tu kena boleh letak random ke tak ataupun kena ikut core semua tu. Tapi bro kata bro nak tengok dulu. Core tu apa sebenarnya? Core tu apa? Core tu okay, kalau saya study bangunan habitat 67. Okey. Super search. Dia punya bangunan pun bersepah-sepah macam tu. Tapi dia ada core dia. Okey. Core dia stair dengan circulation dia. Okey.
Tapi core yang sama daripada bawah sampai atas adalah dia punya stair je lah. Tangga dia. Okey. Lepas tu saya tengok dia punya grid line. Tapi grid line dia pun bersepah macam tu lah. Saya tak tahu nak letak grid line Okey. macam mana. Yang saya perasan benda ni, dia datang dengan semua contoh kita ambil yang Sebab yang ni pun dia buat modular ikut rumah-rumah tu. dia ada yang ni ada basic shape. China ada basic shape tak? Tak ada. Kalau tak ada basic shape, tak adalah modular dia. Contoh yang ni basic shape dia. Dia guna adalah repetition jap. Dia gunakan repetition belakang ni. Petak tu, nampak? Hmm. Daripada yang ni, lepas tu yang ni dia pusing. Dia bawa ke situ. Yang ni sama. Dia pun ada yang ni pun sebenarnya sama. Cuma sini dia buang sikit dan dia ikut dia punya dia bukan buang sikit, sebenarnya bawah tu ada sebenarnya tu. Cuma dia mungkin dekat luar. Logik dia macam tu lah. Sebab dia kalau bila kita cakap pasal modular dia adalah dia macam ni lah. Dia something yang dia sama, dia repetition benda yang sama. Macam ni pun kat bawah sebenarnya ni. So logik dia kat bawah dia adalah macam tu. Kan? So dia lipit benda yang sama, dia ulang-ulang. Sekarang ni sekarang ni dia jadi confusing. So maknanya boleh je kalau China nak buat. Cuma dia kena ada satu basic shape. Sekarang ni ada nampak tu ada mungkin yang ni lah. Kan? Cuma dia tak nampak, dia punya penyusunan tu bagi tak nampak macam modular. Dia nampak macam bangunan yang biasa tau. Tapi boleh je nak main nampak. Cuma structure dia saya macam muskil sikit. Syahina nak bagi nampak yang exoskeleton tu keliling ke apa? Keliling semua Tak, orang lah. ada certain je. Ada certain je yang terkeluar. Tak. Dia bukan ikut shape building, dia ikut Bahagian. Macam mana? Dia tak ikut shape boleh contoh tapi kalau dia ikut. contoh kalau boleh tengok grid ni kan, ada certain grid je yang terkeluar daripada building. Grid tu je yang ada exoskeleton tu macam tu. Saya nampak semua grid terkeluar daripada building. Sekejap, okey, sekejap. Syahina share screen sambil tunjuk. Saya ada muskil lah. Boleh? Saya conteng je pun. Tak apa. Okey, sekejap. Share. Saya dah jadi muskil pula ni. Sekejap. Dia dah jadi confused. Okay, nampak kan? Okey. Contohnya dekat sini tak ada. Dekat sini Okey. ada, dekat sini, 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 belakang ni macam tak perlu macam jauh sangat. Okey. Persoalan saya kenapa lepas ni kalau terpadam nanti masuk link sama Persoalan saya kenapa dia tak sama contoh yang China bulat-bulat tu. Tapi tepi dia tu tak ada kolam. Kenapa macam tu? Contoh yang bawah dia tu kan, yang China bulat 5 yang kat atas tu kan, yang bawah tangga yang tergapung tu. Dia patutnya dia kena attach lah. Dia punya kolom tu, dia punya grid line tu kena sama lah, baru nampak lagi kan dia punya. Ni kolom ni kena dekat sini juga. Betul lah. Kenapa kolom dia tak sama? Satu.
Satu lagi grid line yang saya nak pakai, konsep idea grid line, dia macam letak tau, dia tiba-tiba ambil 6x6. Sebab apa ambil? Sebab apa tadi ambil 6x6 ah? Kenapa dia tak sama dengan idea modular yang daripada awal? Bukan Syayana susun plan. Syayana sekejap Hmm. Yang Syayana susun plan ni, dia based on apa? Masa main dengan planning ni ada main dengan modular tak? Ke tak ada? Tak ada. Tak ada, lepas tu tiba-tiba nak convert dia kepada something yang modular. Betul? So dia akan jadi macam kacau sikit. Dia patutnya daripada awal kalau nak main 6x6, kalau nak buat 6x6 tu kena tunjuk lah. Sebab sekarang dia macam dah tiba-tiba dua benda yang beza, kita overlaykan dia jadi tak kena lah. Kalau dua benda yang sama kita overlaykan dia jadi, sebab dia daripada satu idea yang sama kan. So sekarang ni grid line 6x6, tapi yang Shaina punya basic yang shape tu yang saya tengok yang lebih kurang sama dia punya petak. Tu kena susun space ikut 6x6 tu lah. Cuma kalau 6x6 ni saya rasa dia kalau modular tak berapa nampak sebab dia nampak macam bangunan biasa. Bukan, dia macam standard dia square. Cuba kalau modular dia ambil dalam bentuk rectangle. Cuba tengok yang habitat 67 tadi. Cuba Google jap. Bro rasa. Okay, cuba tengok balik yang habitat 67 ni tadi. Kan saya kata dia ada yang basic shape yang tu. Macam dia sebenarnya dia punya grid line tu ada, cuma kita tak boleh nampak. Cuma sebenarnya dia sebenarnya bila dia susun macam ni dia akan jadi macam tu lah. Dan grid line sebenarnya dia sebenarnya tak adalah semestinya sama. Maknanya kalau kita nak buat 6x6 semua satu the whole building adalah 6x6, tak. Dia maknanya yang ni dengan ni tak semestinya sama. Yang ni boleh jadi 6, ni mungkin boleh jadi 4. Contohlah kalau modular tu contoh kita ambil double lah 6x6 ataupun kita ambil 4x8 lah. Kalau 4x8 so lagi senang lah kalau kita nak susun benda-benda gini. Dia nampak overlay dia yang mana yang terkeluar apa semua kan. Kalau 4x8. Dia punya idea tu macam dia tak kena, bukan idea dia tak kena, dia tak nampak sangat. Tengok macam ni pun kan. Yang ni dia main dengan dia main 4 level lah tapi kita nampak dia punya ni. Tapi kan bro, kalau dia susun macam ni kan, dia punya grid line setiap level tu sama ke tak? Dia punya grid line akan sama juga. Grid line akan sama tapi kena tahulah yang mana yang dia punya main core, yang mana yang dia punya main column, mana yang bukan main. Sebab yang ni lain, yang ni kalau Cuba tengok gambar yang tu ada plan tu. Plan semua tu. Sekejap. Yang mana? Yang ada nampak semua. Kanan-kanan. Yang kedua ni 2 dari kiri. Ni. Yang kedua. Moshe sah. Tu lah. Macam kecil je ya. Tu architect vision dia, nampak? Dah ada orang buat study dah. Bukan ke ni mana punya ni? Dah bro, tapi banyak je study dia. Tapi saya tak jumpa grid line dia yang betul-betul. Okey, dia punya contoh yang ni Ni apa ni, gambar apa ni? Tak boleh copy Mana kita nak copy dia? Copy dari Google tadi lah.
Kecil. Oh, sekejap. Save dulu lah sekejap. Kecil juga kan? Okay, contoh yang ni sebenarnya dia ada giliran yang besar sebenarnya. Sebab dia, sekejap. Sebab giliran ni, dia sebenarnya merangkumi satu. Giliran ni dia adalah keseluruhan bangunan tu. Dia mungkin dia ambil macam tu sebenarnya. Kena kan ambil ni? Tak kena, sekejap. Macam mana saya nak tengok seorang-seorang? Ni dah setengah jam, ni dah 20 minit tadi. Aduh. Tak, asal tak kena? Sebab dia daripada modular yang sama kan, dia main yang semua. Semua daripada saiz yang sama tak? Dia patutnya contohlah. Ni kot. Bro. Ya. Bro. Ya. Saya ni, saya nak pergi hajat dulu ni. Nanti siapa yang nak ni masuk dulu lah. Nanti saya datang balik. Mat hajat sengaja Mat. Saya takut kan datang kan orang lain menunggu ke apa ya. Kita kasi je lah siapa. Baiklah. Dia cuma contohlah dia memang sebenarnya kalau giliran dia ada semua tapi giliran yang diguna pakai untuk tingkat yang ni adalah yang ni faham tak yang tu? So great. Faham maksud saya? Dia punya giliran dia ada banyak sebenarnya giliran untuk satu bangunan, the whole bangunan yang mana yang kadang-kadang ada certain giliran je yang semua tingkat pakai. Tapi sebenarnya bila ni kita tengoklah sebab contoh kalau yang ni, kalau yang bangunan atas ni, kalau yang bahagian ni, sekejap. Saya tukar kali. Contoh kalau bangunan dia yang ni kan. Kalau bangunan dia ni je. So dia guna, untuk tingkat tu dia tunjuk yang tu je lah. Tapi macam mana pun memang akan ada giliran yang dia sama. Bila kita dah tengok tingkat sebab yang tu tunjuk dia punya support untuk yang tu. Tapi macam mana pun yang ni semua adalah dia punya kolom bagi semua. Ataupun saya tak tahulah dia punya structure ni dia guna apa. Mungkin dia tak guna post and beam biasa ataupun dia punya ni memang yang dia main block patutlah. Dia macam ni kalau modular macam ni dia tak guna kolom and China dah study dia punya construction belum? Dah. Dia guna apa? Tapi tak. Ya, Dia macam large morning which the dash unit were made to make each of them reinforcing steel cage was placed inside the mold. Dia macam guna apa? Wall, load bearing wall. Dia okey. Apa beza load bearing wall ni dengan wall yang biasa? Hello? Siapa dia? China ada tak? Okey China, apa beza load bearing wall ni dengan wall yang biasa? Material. Tebal. Bearing wall. Material apa? Okey, siapa boleh ni? Sekali tolong jawab.
Apa beza load bearing wall dengan brick wall? B ni brick wall Halo, yang lain tak ada? Ada orang ke? Saya off video tak, so dia tak keluar video siapa yang dia nama. Okey, senang cerita macam ni lah. Load bearing wall ni, tengok balik. Load bearing wall ni dia guna konkrit tau. Dia keseluruhan. Dia guna yang ni dia guna memang konkrit punya. Oh ni mahal ni dia punya structure ni. Dia memang concrete mountain of dwelling place lacking modular. Okay. Dalam kes ni siapa nama arkitek dia? Moshi Sabdi ni, apa nama? Ya je. Okey, dia boleh buat macam ni sebab dia punya modular ni semua ni dia support dan transfer wall dan dia transfer load, faham tak? Semua ni adalah konkrit, semua ni adalah load bearing wall. Okey, so itu yang kenapa dia boleh buat repetition macam ni sebab dia ada dalam-dalam. So semua benda ni dia act sebagai column dan semua benda ni dia act sebagai beam. Okey, tapi dalam kes China kita balik pada plan. Ikut gaya ni yang kita guna column adalah yang ni. Yang ni column kan? Column. Yang ni column, yang ni logik dia adalah brick wall biasalah, betul? So in term of construction, in term of dia punya load punya transfer tu adalah berbeza tau. Faham tak maksud saya? Dia punya transfer load tu adalah something yang berbeza. Sebab apa? Sebab yang akan transfer load ke bawah yang bukanlah semua kan transfer load juga, cuma yang mana yang main dia lah untuk yang structure adalah yang bahagian kolom. Tapi untuk bangunan yang kawan ni, yang Moshi Sabdi ni. Okey, untuk dia tak ada kopi pula. Untuk yang kawan ni, dia punya keseluruhan bangunan dia support. Dia ada beza dekat dia punya jenis bangunan, bukan jenis bangunan. Dekat memang kaedah bangunan tu buat. Dan satu lagi kenapa dia boleh buat macam tu sebab dia memang main modular yang macam ni. Konsep dia kalau Syahina tengok housing Suha Lasem. Ingat sebab dia main guna kontena dan semua, tapi benda ni bagus nak buat dengan housing je sebenarnya sebab housing ni dia memang tak nak dia memang banyak wall. So dia memang boleh main modular. Maksud bukan maksud saya boleh main modular. China boleh juga main modular, cuma in term dia punya modular ni memang dia boleh main box-box macam ni, faham? Dan dia boleh macam tu, dia boleh susun box ni macam tu. Itu yang kenapa construction method dia berbeza. Walaupun saya tak tahu kenapa saya cakap untuk saya pun dah hilang ingatan dah. Tapi satu lepas tu saya still kena kolom lah. Still kena guna kolom lah. Logik dia kena. Dia possible je kalau tak nak guna, bukan kolom tu memang kena, cuma konsep kolom tu macam mana. Boleh je instead of, mungkin saya nak tak buat macam tu. Tapi mungkin jadi macam tu. Okay, dia konsep yang sama. Cuma benda tu dia akan membentuk something yang macam ni. Modular tapi dia bertiang je. Maknanya dia ada skeleton sahaja. Faham tak? Macam ni dia full skeleton. China fikir macam ni. Tapi tak tahu macam mana letak dekat drawing. Tapi China fikir macam tu, tapi saya tak nampak macam tu. Contohlah, okey. Sekejap apa saya tekan ni? Saya jadi full screen. Okey, contoh kalau nak main modular, saya rasa memang perlu sebenarnya keseluruhan bangunan main modular. Contoh kalau yang ni. So benda tu nampak. Contohlah nak main modular, okey. Kita ambil satu jenis modular.
Contoh kalau semua macam tu kan. La ilaha illallah. So yang ni pun dia, dia dah berat ni. Asal dia berat? Dia ni adalah kecil dulu. Sekejap. Okay. Okay. Sebenarnya kalau idea yang macam ni, kalau Syaina nak buat, mungkin sebenarnya keseluruhan adalah dia menggunakan idea yang sama macam tu. Kalau nak susun dah mungkin susun macam tu. Nampak? Okay. Faham kan tuan? Faham. So maknanya yang tu pun dia akan jadi macam tu. Dia akan kalau ni pun, kalau nak susun lain-lain pun dia akan pusing dan juga ambil separuh daripada modular. Kalau tiba nak pusing pun dia akan jadi macam ni. Tapi kalau macam ni payah Syaina nak pusing sebab dia akan jadi macam ni lah kalau nak susun. Kalau yang habitat ni dia guna rectangle yang sama tau. Maknanya dia guna square. Dia guna double square lah. Kan? So senang dia nak main pusing kalau kita tengok ni. Yang ni buyuk. Dia punya size ni adalah sama. So maknanya, faham kan? Betul kan? So maknanya kalau dia susun macam mana pun, dia senang nak susun. So dia boleh jadi macam tu. Bila dia main layer-layer kan. So yang tu yang dia punya idea untuk yang bangunan tu lah. Tapi sekarang ni saya tak nampak Syaina translate benda tu bawa ke dalam bangunan. Sebab sekarang ni bahagian yang modulo tu tak berapa nampak kat sini sebab guna shape sama. Itu satu dan juga dia macam bangunan yang apa kata? Biasalah. Dia nampak macam yang kita guna post and beam yang biasa. Dia tak nampak macam modular biasa lah. Okey, ataupun nak senang macam ni. Tapi sebenarnya Syaina mungkin nak kena susun balik. Arrange balik. Kalau nak main idea yang sama. Maknanya nak kena buat satu basic shape lah. Maknanya nak kena ada satu basic shape ni, yang mana rectangular ni. Buatlah berapa, tapi kalau boleh buat mungkin 4 ke 8 ke lebih senang. So maknanya maksimum dia boleh pergi yang wall free punya adalah 8 kali 8 lah. Kan? Tak. Ataupun keadaan macam ni. Kalau macam ni pun boleh dapat lah. Kalau nak bilik besar, dia boleh manjang macam ni. Tapi kalau dah belah sini, nanti dia akan ada tiang kat tengah. Kena main susunan macam tu. Lepas tu pusing lah macam mana nak main. Barulah kena dengan Syaina punya yang nak main dengan modular. Maknanya the whole building adalah modular. Faham tak yang tu? Faham. Kalau nak main modular, kena tunjuklah betul-betul modular. Kita tak boleh main sebab lain. Tapi kalau modular, boleh lah. Maknanya kalau nak bagi nampak pixelated sikit. Yang ni tiba kita tanjak sikit, sini sikit kan. Nampak sikit pixelated tu. Lepas tu macam ni lah main. Susul. Lepas tu nanti ada yang macam tu keluar kan. Tangga pun mungkin ambil satu tu. Itu je lah. Dia punya idea tu ada tapi tak nampak. So okey tak? Clear tak yang tu? Clear, tapi saya still tak tahu macam nak tunjuk dekat drawing. Dia akan jadi kolom dekat setiap penjuru ke? Okey, kalau dia macam ni. Jom. Kolom kat setiap penjuru tak? Okey. Kalau macam tu, kalau betul punya modular, sebenarnya dia punya grid line akan jadi grid line yang sama dengan yang Syaina buat ni. Dia akan jadi, yang ni berapa? Ni 6 kali 6 kan? 6, Okay, dia akan jadi yang sama. Tak boleh lah seorang setengah jam. Macam mana ni kita nak buat ni? Cuba korang bagi idea sikit yang lain. Macam mana kita nak berikan?
Ke korang okey kalau kita buat malam? Saya je kot lama pun. Mudah-mudahan. Hari tu tak habis tak? Kan? Okey. Contoh bila dah susun, dia mungkin ada yang macam tu. Dia ada yang gitu. Tiba ada yang gitu. Ada yang susun sikit. Apa dia? Kenapa? Mungkin ada yang gitu kan. So maknanya kalau dia kalau Syahina dah ada basic shape macam ni, dia punya grid line still sama. Tahu tak? Faham? Macam ni. So sama je lah. Cuma Kolom dia bro. kolom dia sebenarnya dia akan jadi dekat keseluruhan bangunan lah. Macam contoh yang ni kalau kita ambil. Kalau dalam kes ni kita ambil 4. 4 lah. So ni mungkin ada lah, ni semua ada. Tapi mungkin kolom kecil. Dia akan jadi rapat lah. Ataupun sini kalau perlulah. Dan kolom dia lain. Syahina punya dia bukan post MM sebab semua benda dia adalah. Ni load bearing wall je. Tak, dia bukan wall lah. Tapi dia modular punya ni. Structure. Maknanya dia cast sekali benda ni. So kita kan susun pa. Dah ikat lah. Tapi mana-mana yang ada mungkin ada yang ada kolom, ada yang ada stiffener. Stiffener nanti tanya dengan Sari apa dia. Tapi kalau dah kolom jarak 4 meter ni macam kecil. Kolom memang kena besar. Kolom memang kena besar. Apa yang kecil? Okey, faham. Tak apa, faham. Kenapa nak kena besar? Faham. Tapi kita kena susun lah. Mungkin dia mungkin sebenarnya yang atas adalah yang ni. Mungkin gitu kita. Saya kena susun space ikut grid lah macam tu. Dia dah nama pun modular kan. Takkanlah kita tak ikut. Yelah kalau lepas tu satu lagi, kalau kita tak susun space ikut grid, apa function grid tu? Kan? Ya. Lepas tu bila nak bagi nampak, kalau tak nak bagi semak, mainlah depth. Mainlah thickness. Maknanya kita nampak macam ni, nampak dah kemas. Grid tu nipis je kan? Boleh? Sebab sekarang idea tu ada tapi benda tu tak ditunjukkan dengan baik dalam design. Sebab dia macam tiba-tiba dia ada, tiba dekat sini dia hilang, dia tak nampak. Satu lagi kalau saya tak tahu. Saya tak tahu nak buat drawing tu je. Saya tak nampak. Dia boleh nampak. Tak apa, buat dulu. Lepas tu satu lagi, cuba main dalam 3D punya software. SketchUp ke apa untuk susun tu sekali. Okey. Tengok nampak. Sebab kena tahu yang Syahina punya ni nak bagi nampak dia punya idea pixelated tu. Kan? Okey, alright. Nombor 2 siapa? Mat dah ada ke? Mat tak ada lagi. Mat dah berak belum ni? Ying dah masuk ke? Ke Ying? Tu Mat dah masuk. Dia ke? Hello? Hello bro. Oi. Hello. Selesa? Okey, seronok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hmm. Syukur. Okey bro, saya dah hantar. Tapi saya punya floor plan tak detail lagi lah sebab saya nak tukar bentuk dia. Daripada dia punya, apa orang kata, envelope dia tu, dia akan pengaruh area kat dalam kan.
So, cuba bro tengok. Sekejap. Sebentar. Yang saya ada bagi satu gambar reference yang idea yang saya nak buat lah. Macam mana saya nak bagi nampak dia macam levitate kan. Apa? Alah buat je Superman pegang atas tu. Aduh. Saya cari dia punya ni tapi tak jumpa yang developer dia yang buat tu. Bangun apa? Bangunan dia stesen bas lah. Cuba bro tengok kat WhatsApp tu. Apa Sekejap. nama bangunan tu? Nak tengok WhatsApp, malu lah orang tengok saya WhatsApp. Allahu Akbar. Kan tak Jangan biasa cerita. bro. Biasalah, Ah, biasalah mengada-ngada sekejap sekejap lupa. Saya share Shaina punya dulu. Ipai dia punya internet dia bro dah habis kuota. Lepas tu dia kata dia dah tambah tapi tu lah tak masuk lagi. Apalah. Macam tu. Dia ada problem internet dia. Betul. Lepas tu dia kata hari ni dia tak tahu lagi dia boleh ke tak tu. Gitu nampak dia macam levitating punya Apa nama bangunan ni? Tak tahu. apa dia? Apa nama bangunan ni? Kejap. Saya nama dia pelik sikit. Dia buat kat mana something kat. Sekejap saya bacakan. Nama dia Tapi atas ni dia kosong kan, dia tak ada spaces atasnya macam ni. Maknanya atas ni dia adalah lightweight punya structure ni. Cuma acah je dia nampak bagi benda ni nampak macam berat. Oh ya ke? Maksudnya dia bawah je. Sebab saya cari yang dia punya Cuba floor tengok. plan tak ada. Sekejap saya share satu lagi gambar. Bro tengok satu lagi gambar Okay. Saya rasa satu je sebab kalau atas dengan tak ada tingkap lah bagi apa semua kan. Saya tak rasa dia ni. So Dengan dia nampak macam bumbung ke. So dia macam tak ada possible macam boleh buat macam saya punya tu lah. Kalau untuk orang duduk tu macam susah. Tapi kalau load bearing wall boleh je. Bukan load bearing wall. Kalau benda tu takat semata-mata cladding ataupun bumbung boleh. Maknanya guna aluminium lah. Maksudnya dalam dia still macam bangunan biasa je tapi luar dia tu yang buatkan dia nampak macam terapung gitu. Maksudnya dia ada maknanya dalam dia tu macam structure biasa lah je. Tunggu sekejap. Kalimat. Wahai. Baik bro. Biasalah. Orang lama. Pui. Orang lama. Lepas tu spaces tu saya dah kecil kan. Okay. Macam bro cakap dia memang exceed tapi dia tak exceed banyak. Dia dalam 3,000 lebih sikit lah macam tu. Cuma macam saya cakap lah, orang lain tu saya tengok macam lagilah tak adalah orang lain, adalah saya tengok kan. Siapa ni? Siapa ni? Orang lain ni siapa ni? Bagi tahu lepas. Saya adalah grup lain punya kan. Okay, betul. Tapi ada grup lain memang saya perasan juga. Sama itu saya tengok macam Suha punya pun dia punya, sebab itu dia tanya dia punya. Alah dia macam korang punya floor plan awal tu lah. Faham. Lepas tu saya komen juga bersama Apa dia? Siapa yang cakap? Saya cakap Faiz dia punya floor plan tu besar ni cakap kan. Aku pun kena juga besar kata. Itulah dia kata hari tu dia dah buat kecil dah asal-asal. Lepas tu dia kata ada apa Madam L kata ni kecil ni area awak banyak lagi kan cakap tu. Bukan area lah, kata space kat side tu banyak lagi kan. Kenapa tak besar kan? Lepas tu macam tu lah. Dia kata lepas tu dia pun buat lah besar sikit gitu lah. I don't know, tahu kan. Dia dengan itu masalah tu yang saya perasan
Yang mungkin akan ikut benda tu, grup yang akan ikut dia punya 3,000 ni mungkin saya dengan Madam Syala. Tapi tak apa, benda tu nanti saya, tapi jangan lain. Sebab kita ada JPA, kita kena fikir ikut logik lah. Faham? Kita kena fikir benda ni dia adalah actual punya projek. So maknanya kenapa kita buat kena lebih kurang ataupun kalau lebih pun lebih sikit je 3,000 tu, sebab yang tu adalah klien punya bajet. Maknanya dia ada Faham? bajet up tu dia buat bangunan 3,000 square meter. Tak kisah tanah dia besar mana pun, tapi dia ada still bajet besar tu. So maknanya kalau kita buat terlebih, benda tu dah akan jadi over design, yang mana bagilah dia design macam power macam mana pun, tak kisah macam belah adik ke, macam siapa-siapa yang power ke, benda tu dia takkan jalan. Sebab apa? Dia dah exceed klien bajet ke, ataupun korang memang nak payung klien punya bajet. Macam tu lah. Kan? So benda tu kita kena fikir actual punya projek lah juga. Sebab kita ada client brief. So client brief tu macam mana, kalau tanya saya tak kisah pun grup lain, tapi yang penting grup kita patutnya dia kena follow guideline tu lah. Dia kena follow guideline. Sebab yang ni bukan kalau macam dulu masa haji, masa korang buat cafe galeri macam tu tak apa lagi, sebab korang baru SEM 3 masa tu. Kan korang punya cafe tu besar kan, terlebih-lebih besar, sebab masa panel yang last tu ada panel tanya kenapa yang ni besar sangat. Dia tak nampak macam third SEM punya projek. So benda tu kita adalah kita punya, memang kalau ikutkan lembaga pun ada bagi dia punya ni kan, kita kena ikut lah. Dia kalau site besar tu belakang cerita, tapi bangunan kita kena ikut lah benda-benda requirement. So benda tu tak kisah grup lain sebab lecturer macam mana, tapi benda ni memang nanti saya akan tanya dalam grup lecturer pun. Mudah lah. Sebab baru Suhal yang tunjuk floor plan, yang lain, yang grup lain mana saya tahu kan. Yang ni sebelum ni kita tengok site plan. Site plan lain lah, floor plan lain. Tapi korang ni memang nak tak nak, sebab dengan saya kena follow lah. Kena imagine yang client brief tu adalah client lah, betul-betul exact ni. So nak tak nak kita kena follow lah benda tu. Tapi boleh je benda tu, bukannya kita tak boleh nak buat bangunan besar. Boleh nak buat bangunan besar, tapi kita kena main lah. Maknanya dengan dalam dia ada banyak void, ada banyak atrium, ada banyak courtyard ke, ataupun ada kena main benda-benda yang Void tu lah yang akan banyak kurangkan area punya space area tu lah kan, betul? Betul. Mungkin ada banyak outdoor, sebab outdoor dia akan kira separuh. Itu pun kalau outdoor yang berbumbung. Kalau outdoor yang tak berbumbung, dia memang tak kira dah, dia kira outdoor terus. Stairs kira tak? Apa dia? Macam stairs kira tak? Stairs kalau stairs tu memang dalam ataupun kat luar yang berbumbung, memang kena kira. Sebab dia adalah circulation punya part. Stair. Tapi stair ni dia kira bawah sekali sampai second last lah punya ni. Dia akan kira ikut dia punya tu kan. Faham ni clear tu? Sebab itu baru sekali yang Suha tanya yang dia punya seorang kan. Yang baru seorang lah tengok. Tapi maknanya besar, saya assume yang lain pun akan besar lah. Sebab Suha dengan dengan Madam Azani kan. So saya punya insting yang memang yang master akan ikut yang ni 3,000 adalah Madam Syala. Sebab itu Madam Syala mula yang korang punya circulation tu, dia itu mula 20 sikit kan. Kalau circulation 20, dia tak nampak macam public ni building dah. Dia untuk kita buat housing, okey. Sebab kita tak banyak aktiviti dekat luar. Tapi kalau dalam ni circulation adalah part of main spaces lah. Sebab saya tengok banyak bas punya yang terminal kan, banyak dia punya area kosong situ je bagi orang lalu semua kan. Dia kalau tanya saya, patutnya bas punya terminal kena 50-50 at least. Sebab dia banyak kat luar, dia sebab kat luar adalah tempat menunggu. Tapi area yang contoh dia tak apa, nanti saya nak tunjuk, tapi baru tengok dulu. Saya tak buat dinding lagi. Sebab dia mungkin ada perubahan bentuk tu. Cuma basicnya macam tu lah. Koyak tengah tu akan dikekalkan. Ni mana ni nak tengok mana? Yang ni tak ada apa kan? Yang ni sama kan? Itu tak ada apa. Okey. Sama.
Cuma yang saya tengah apa? reduce dia punya area walkway dengan yang dekat tengah tu. Bukan, yang ni okey je. Tengah mana? Oh Yang ni. dekat side plan sebelah tu. Bawah dia. Bawah. Sebelah tu, side plan. Yang ni lah saya plan. Baru sorry dia lambat dia punya transmission gambar dia. Baru Oh, nampak. okey. So, dah. Okey. Alright, Apa? so Kenapa dengan saya plan? okey. Macam sebelum ni saya ada buat level yang kalau bro boleh buka SketchUp saya. Boleh mat je pasal boleh mat. Itu baru macam mesin lah tengok structure pun semua kan. Sebenarnya actually bahagian yang dekat tengah tu satu level dengan ground floor. Yang atas sekali tu first. Okey. Atas sekali tu first floor, okay. So yang Okey. bro tengok ground floor tu dekat Okey. depan dia sebelum turun ke bahagian bas bawah sana. Ni depan mana sini ah? Ni depan belakang dia, depan tempat bas. Oh sini. Depan sana. Bas bawah sekali, bas bawah sekali. Oh nak pergi sini ah? Okey, betul. So kalau okey. tapi kiranya sebenarnya asal nak buat area juga kat situ. Tapi kalau saya buat area kat situ dia akan exceed lah dia punya area. So saya ingat nak buat atas ni yang dekat ground floor sama level dengan ground floor tu. Ingat nak buat working area kat situ. Tapi kalau saya buat working area kat situ dia dah lebih lah exceed. Dia dah lebih sangat. Okey, untuk untuk waiting area sebenarnya untuk waiting area tak semestinya kita kena buat something yang memang kita tak bertutup ataupun kita kena buat macam airport. Kita boleh sekali kan. Kita boleh letak je yang kerupa-rupanya kerusi ke kerusi yang elok dekat bahagian circulation kat tepi-tepi menghadap ke void ke menghadap keluar ke. Airport pun dekat dalam airport pun sebelum kita masuk kat dalam kalau macam dalam airport pun dia sebelum kita masuk dekat kita punya bay tu kan, kalau kita punya sebelum kita masuk ke dalam kita punya gate tu dia ada waiting area lain dan dia ada waiting area dalam. Dia tak semestinya semua tu kat dalam. Kena ada waiting area lah. Ataupun dan benda tu dia bersepah-sepah tu. Dia boleh susun situ, dia boleh letak itu. Orang kalau orang punya nature pun, kalau tempat tu ramai orang, kita tengok berapa orang je duduk. So better kita letak seating yang dia mungkin dia tak banyak sangat tapi dah ada gap kat mana tempat kosong kan. So kalau kita letak seating tu dekat luar, dia termasuk dalam area dalam bangunan ke tak kan? Luar tu maksudnya kat mana? Ni atas ni? Dekat bawah sekali. Maksudnya tapi itulah sebab dia akan jadi macam daripada level 1 tu dia akan terus turun ke lower ground punya level. Sekejap, tapi bas dekat lower ground ke dekat ground? Lower ground. Bas dekat lower bas lower ground, dia akan, bro nampak kan tangga satu lagi kat sebelah sana? Dia akan berhenti orang kat situ, orang akan naik, dia akan terus ke level tengah. Yang ni. Level. Itu. Yang ni dia akan naik, lepas tu dia akan naik pergi sini. ke ground level tu. Dia akan naik ke sebelah sana. Lepas tu dia turun so, balik. Kalau lepas tu dia akan turun balik sebelah sana. Kalau orang nak ambil state dengan feeder lah. Kalau tak dia akan pergi tempat lain lah maksudnya. Ni lah bawah sekali ni maksudnya. State feeder kan? Yes. Maksudnya boleh je. Possible. Okay je. Saya nak buat daripada level 1 terus ke level lower level. Tapi jauh lah dia kena turun. Jalanan dia tu. Boleh. Kalau tanya saya tak ada masalah apa. Okay, kalau okey je. So saya tak yakin. Apa maksudnya Cop, dia punya turun. Dia turun apa tu? Saya mesti pula tu. Turun? Maksudnya daripada mana ke mana yang kata benda tu jauh? Maksudnya kan dia dia level 1 first floor dia terus turun ke lower level. Maksudnya dia kena turun ke ground level tapi ground level tu tak ada apa-apa. Dia kena turun lagi sampai bawah macam tu. Oh, alah dia macam airport lah. Airport pun kalau kita pergi KLIA pun pergilah mana pun dia kan tinggi-tinggi pun tak ada apa lah. Yang ni pun tinggi mana sangat. Dua floor je bisa. 2 tingkat je.
Dia pun apa? Dia tumbuh tangga ke dia eskalator? Memang kena turun tangga. Skater tangga tu kita as macam backup lah. Tapi mainly kita kan Tapi dia kita skeleton. letak skeleton dengan lift lah. Okey lah. Okey. Lepas tu Section saya ada bagi dia. yang ni. Daripada ni je, saya tak buat yang betul-betul lagi. Saya simply kat daripada backup. Macam mana section boleh besar je? Saya keluarkan dalam Ni kan. Okey. Sebentar. Tapi itulah tak beli lah sebab kita punya counter dah tukar kan. Yang tu lah korang, yang tu tak boleh buat apa lah. Korang kena adjust lah sikit. Saya tak ada conteng apa-apa ni. Okey, salah. Alamak. Dia kena main stroke dia. Alright. Saya buat bro kecilkan stroke dia ikut sekali. Ni pergi kat sini tepi ni. Tu skill stroke and effect. Baru tahu. Kalau tak payah nak kena betulkan stroke dia kan. Adjust bagi. Itu lah. Saya pun bila yang awal-awal dengan korang ni baru saya check. Saya yang tu. Kalau tak dulu kecilkan manual lah. Malas nak cari kan. Leceh yang kecil yang manual. Yang biru tu macam kira saya nak buat dia punya tu lah macam adjust balik counter dia kan. Tapi tu lah nanti dah tukar balik. Ni baru tambah jap. Cok, Mat, yang ni yang ni adalah kawasan apa nanti ah? Bas lalu. Tapi itulah saya nak tanya kat sini support dia tu kan. Saya tengah mikir macam mana support dia tu. Nak buat arch ke bagi dia boleh. Sebab dia macam bridge je. Tak adalah bridge. Dia still ada area kat atas tu bahagian macam kedai makan ni kan ruang. Dan ni kan. Ni berapa ni gap dia ni? Gap atas dengan bawah ke? 5. Bukan kan? Span dia. Besar. 17,000. Besar ke? Ataupun 17,000 ni buatlah satu macam thing yang macam ada space frame ke bawah ada spot semua kan. Space frame. Bawah dia ke? Bawah lantai tu? Mana bawah lantai ni. Mungkin bawah ni beam dia tak guna. Bawah ni lah sebab dia long span. So dia akan jadi satu space frame yang besar sikit lah. Allah. Kan, itu kan. Jap. Yang ni itu kan yang berapa tu? 5 meter tu kan? Tapi saya dah reduce lah tepi-tepi tu. Tepi-tepi tu saya dah reduce jadi berapa ni, lah. Mat ni bukan reduce Mat. Dekat 7 meter ni apa reduce lah? Asal besar ni? Saya dah reduce. Saya tukar kat floor plan lah. Tapi kat sini saya tak tukar lagi. Mungkin lah dekat floor plan lah. Benda tu sama boleh. Jangan lupa nak. Kat sini mana boleh kira. Tapi yang ni boleh sebenarnya kalau nak buat tau. Kalau nak buat seketul tu. Tapi mungkin sebenarnya support lain lah. Tapi kalau kita buat flying macam style flying buttress kan. Rasa macam function boleh tak? Macam mana flying buttress ni? Flying buttress. Flying buttress kan dia support tak untuk bahagian yang ke tepi yang keluar. Dia support tapi dia adalah yang ni. Lupa lah term ni. Yang ni? Macam tu. Flying buttress. Dia macam yang ni adalah dia bukan support ni. Support lah tapi dia
dia adalah support tapi dia support tepi je. Dia macam bersih ke frame material ni? Faham. Hmm. Oh, maknanya frame material kat bawah ni. Flame Bersih ke? button kat bawah tu. Tapi inverted lah. Kita nak support yang ke dalam kan. Ke dalam ke keluar je? Keluar. Keluar. Flame Atau buttress. dia ataupun boleh jadi macam ni. Mungkin dia akan jadi something yang tiba yang ni dia jadi envelope structure kan. Jap. Apa bagi satu bangunan high-tech? Bangunan high-tech. Pompidou lah. Simple lah. Tapi Pompidou tak ada pula macam tu lah. Ni. Shanghai pula. HSBC ke apa? Oh, HSBC. Dia ada structure luar tak silap. Yang tu. HSBC. Okey. Kan luar tu dia ada structure yang tapi itulah tak tahu lah. Envelope Fasad kan? je ke apa ke? Mungkin dia possible sebenarnya. Maknanya yang ni dia untuk jadikan yang ni adalah envelope-nya structure. So maknanya envelope-nya structure tu dia akan ada atas tiang. Cuma tiang ni dia akan ada mungkin ataupun envelope ni dia akan buat dia akan sekali lah dengan dia punya apa kata? Dengan tiang dia apa? Maknanya dia mungkin dia macam tu dia akan ada gudu. Oh. Lepas tu dia akan support bawah tiang tu kan. Maknanya yang ni dia akan bawa kat situ lah. I see. Tebal lah kan benda tu kan? Dia akan jadi macam tebal sikit lah. Ataupun nak bagi tebal lagi, nak bagi nampak macam kita study structure sikit, yang tu pun atas. Oh. Susah bila tarik. Macam bridge lah. Macam beli sembang kan. Tapi possible lah benda tu. Dia sebab benda kita tahu kita bukannya engineer, kita bukannya calculation, tapi kita kena klik something yang macam dia logik bila nak Logik. Bila kita cakap macam dia logik tu dia logik lah. Kalau dia maknanya bila nak gibang tu, gibang bagi tahu macam structure apa. Jambatan bagi semua tu kan. Macam tu lah. So maknanya kalau dalam kes ni mungkin dia akan membentuk satu tiang yang berbanyak. Penuh tak? Lama pula tak buat SketchUp ni. Padahal Tapi kira macam saya buat gap between levels kan 5 kan. So kalau nak buat beam tebal pun memang sufficient je lah kan area tu kan. Boleh je. Dia akan jadi mungkin teras lah. Ni apa komponen ni Mat? Alah komponen Mana tu? Tu. Saya buat komponen dia punya tu. Dia kalau komponen lagi senang lagi macam tu lah. Sebab Tapi banyak. Tapi banyak macam ni. Mungkin kalau dalam kes ni mungkin yang ni dengan semua segala yang kat tengah ni kan. Yang ni kat tengah situ sini sini tak payah. Dengan yang ni tiang apa lah? Itu apa orang kata di initial lah, maksudnya naikkan sekali, letak je tengok apa ada boleh guna gitu kan. Oh, okey. Yang ni bawah. Lepas tu tarik je. Lepas tu mungkin dia akan tarik situ. Atas ni jadi bumbung menarik lah. Bumbung dia menarik lah ni. Boleh buat something. Tapi kalau bumbung tu buat something dia akan jadi berat lah. Ni macam nampak macam structure. Apa tadi Mat?
Kira dia nampak macam structure tali tarik je lah kan. Wah, daripada atas tu. Betul. Mungkin lah idea je lah macam tu kan. Tapi betul tak betul ikut suka lah. Tapi mungkin bawah ni dia akan jadi tebal sikit lah sebab kita nak bagi ada punya maknanya dia akan jadi envelope ni saja. Bila envelope mungkin sini pun dia tak ada tiang sangat lah dalam ni. Faham. Mungkin kalau ada tiang pun mungkin dia tiang dekat bahagian yang memang ada partition je. Yang ni tak ya. Open plan lah. Sebab dia dah ada sini, tapi dalam pun ada. Bagi je dia kukuh sikit. Lepas tu study lah macam mana connection dia. Nampak high-tech tu sikit kan? Kan, betul. Kalau in term of lecture lah. Lepas tu, apa lagi Mat? Dia buat pula. Rasanya tak ada lah tu. Tak apa. Okay, tak ada. Okay, saya rasa kalau tak ada, okay lah. Okay. Alright bro, terima kasih. Okay, sama. Okay, lepas Mat siapa? Hello. Lepas Mat siapa? Bukan Ying dengan Shaina dah. Shaina dah. Ying Ipeh tak apa. Ying dulu lah. Maknanya Ying Ipeh lah sekali tu. Mat Ying. Mat Shaina dah. Ying. Ying Tikah Mizah. Dia boleh standby lah. Sekejap. Lepas tu korang sembang dulu jap. Saya nak pergi toilet jap. Alright. Bentar. 5 minit. Korang sembang dulu. Kau dah siap ke? Ya. Siap? Oi, banyak lagi aku tak buat. Siap tak? Kau create hari ni? Plan. Tengah hari. Tengah hari kau. Aku pun tadi bagi mana ada tu. Tu gelabah siap kan? Mat, kau punya section tu kan? Kan, section tadi kau buat satu je? Satu je aku tak buat. Kau kan? Aku kata, itu pun aku potong SketchUp. Ya. Kau punya 3D dah macam dah okey dah. Aku section aku aku buat lagi banyak aku nampak aku salah. Kau kena buat dekat 3D dulu baru kau nampak sebab macam aku hari tu tak ada dekat. Aku buat 3D aku nampak salah. Aku buat section aku nampak salah. Malik aku nak kira. Aku dah tahu dah. Aku rasa nanti aku nak masuk create cakap bro saya dah tahu dah salah saya cuma bro tu macam tunjuk dulu. At least kau tahu kat mana boleh betul kan. Nanti bro bagi betul kan kau hari ni tak sempat dah lah. Tapi tech section tu memang confirm tukar. Dah lah counter tukar. Aku nak kena buat balik. Aku terdengar tak pasal. Kau bila create? Petang? Aku last. Ada kelas pun. Alah kelas. Tak kelas aku buat section lagi.
Okey, Assalamualaikum. Allah. Yang lain. Siapa ni patut ni? Tak ada orang bagi apa? Itulah. Tadi Tika ada. Ni Mizah dah ada. Izzah? Hello, hello. Ya bro. Bagi dulu lah Mizah, tak apa. Kita jalan dulu. Lagi Tapi Layar. saya tak ada 3D lagi. Tengah buat dah? Tengah buat 3D. Tengah buat 3D lagi. Okey. Tak apalah, tengok floor plan je lah dulu. Okey. Okay, sekejap Mizah buat SketchUp ke Revit? Kecap. Oh, okey. Maknya ada conteng tadi? Oh, ada. Oh, maknya saya conteng ni ya tadi? Sorry. Dengan dekat section ni. Section. Oh. Tapi SketchUp tu macam tak ada apa sangat kan? Nak ke tak ada kan? Ni simple lah ni. Jadi saya tengok balik dekat YouTube eh. Alright. Alright. Tadi kita start dengan siapa kan? Nombor satu tadi Syayana Syayana. Lepas tu saya. Ui, belum lagi. Kan Ying pun dengan Tika ni pun ada masalah yang terdengar. Apa dia? Habiskan ayat tu. Yang ni dah lama. Dah lama eh? Habiskan. Miza. Kejap bro. Tak apa, bagi dulu. Saya buat kopi jap. Okay. Yes.
Bos kot pula. Miza punya 3D banyak lagi eh? Baru buat sikit. Okay. Baru kat bawah. Apa dia? Baru kat bawah? Baru dekat bawah. Sebab bahagian atas tu kan dia susah sikit. Tak tahu nak buat structure. Ya ke? Okay. Tapi kolom tu saya dah betulkan grid semua. Sebab hari tu saya main buat je grid. Tak ikut. Ni. Jangan. Saya masuk dalam. Lepas tu banyak yang kolom tu jatuh atas jalan. Kolom jatuh atas jalan. Oh, yang itu. Okey. Sama Miza, sama. Kan itu kan bukan itu saya dah suruh. Saya adalah buat bukan, saya besarkan kolom yang bahagian sebelah lagi. Yang bahagian dekat dengan tular. Oh, okey, tak apa, jap. Jangan. Saya susun jap. Yang ground floor tu okey je. Yang second floor, yang first floor dengan second floor. Yang ground floor okey. Tak boleh. First floor, second floor, ground floor. Miza masuk ikut bawah Masuk ground floor. Masuk ground floor. First floor dulu ke second floor dulu? First floor dulu. Mabuk apa? First floor dulu. Okay. Ting. Masih ada kat jalan lagi Yang mana? Yang ni? Masih. Tapi yang ni saya yang dekat first floor. Tapi saya dah buang dah yang bahagian dekat jalan tu. Ya. Oh, first floor. Itu second. Oh, dia jadi kat tepi ni. Dekat bahagian laluan bas tu lah. Yang tu yang berbulat tu okey je sebab kat situ kawasan tak ada apa pun. Yang ni tak ada pun kat atas. Belum ada ni. Yang tu saya dah buang. Tengok dekat second floor. Oh, jap, cop. Okey, sekarang ni yang mana ada, mana tak ada ni. Saya dah muskil pula. Miza, tandas tak ubah Tak mau? Tak, tandas hari tu kan berasa halih. Tapi saya kalau tak nak ada tak. Boleh je, tak ada masalah. Tapi kat situ ada je kolom. Mana kolom? Mana? Dekat sini tak ada? Toilet tu. Depan toilet. Oh ni. Jom. Yang ni ada. Dekat bahagian kat depan tu. Kat situ tak boleh buat kolom. Dekat berbulat tu. Oh, tak boleh. Depan tu mana? Mana depan? Ni je. Satu ni je ada? Ni je, Miza. Jom. Kalau buat blessing tak boleh ke bro? Blessing sebab berat tau. Toilet jap, kita tengok jap. Home terjun. Oh, macam tu jadi. Macam tu Macam tak sama je. Kena tak? Ke lain? Mana tu? Betul lah, lebih kurang kan? Hai, kenyang ke? Betul tak? Kat situ kan? Atas ada betul kan?
Dia jatuh kat sekolah tu yang susah. Memang kena alih ni sebab berat. Jap. Lepas tu, yang Tapi jalan macam dia macam jalan ni kita boleh anjak kat sini sikit tak boleh. Sudah kan jadi. Kena ikut tengok balik dia punya ikut suka kan, pusing kan. dia punya Sebab kena dia tengok. dia sebab berat tapi boleh je, ataupun satu lagi Mizah buat macam Mat punya buat lah. Maknanya cuma mungkin kalau Mat punya dia tarik ikut luar, Mizah punya tarik ikut dalam. Faham tak bang? Sekejap Tak faham. Saya pun tak faham. Okay, maksudnya contohlah bayarlah tapi sebab tak ada. SketchUp Mizah ada buat kotak-kotak ada tak? Tak ada. Kotak. Mana dia tunjuk shape-shape? Tak ada? Tak ada. Tak. Nampak lagi. Sebab yang ni saya ada tukar sikit. Hari tu kan lain. So saya tak buat baru lagi. Sekejap. Buat tenang. Dia kat mana? Dia kat sini. Tu. Sekejap. Tu. Macam salah je. Sekejap. Dia patut macam ni. Ni buang dulu. Ni tu buka sikit. Okey, yang ni kawasan yang tergantung, betul? Betul. Okey, yang ni kat sini. Boleh lah. Boleh lah. Okey lah, boleh tak ada. Oh, terlebih-lebih panjang kau ni ha? Aduh kau. Salah lah sini lah. Boleh lah. Okey, maknanya yang tergantung adalah kawasan ni. Mungkin Mizah boleh buat macam ni. Dia ada 2 tiang. Kalau nak idea yang sama macam Mat kan. Dia jadi macam ni. Dia akan jadi 2 tiang yang panjang. 4 tiang yang ni. Maknanya dalam kes ni mungkin tiang tu kalau kat sini tak boleh. Kalau kat sini kat sini boleh tak? Kat hujung bangunan tu boleh? Kau kan maksud dia okey. Mizah kalau sini memang ada tiang kan? Ada. Boleh. Kat situ boleh. Kalau sini ada tiang, kat sini kena ada grid line tau. Okey. So maksud saya dia mungkin satu lagi tu macam ni. Gitu. Salah. Lebih pula kat sini. Tiang. Possible tak? Sekejap, kita check. Copy. Dia dekat itu. Kacau tak? Okey tak? Tak kacau kan? Mana? Ni. Tak. Okey kan? Tak kacau. So maknanya dia akan membentuk satu yang macam ni. Mungkin tiang tu dia akan besar sikit. Satu. Ni yang tiang Mizah ni yang tergantung. Saya ingat. Duduk. Saiz tiang tu berapa bro? Apa ya? Saiz tiang. Saiz tiang saya pun tak tahu. So kita boleh sementara ni kita ikut kata hati dulu Mizah. Okey. Esok ada kelas dengan Haji mungkin boleh tanya. Betul. Besok kalau bila kelas dengan Haji korang kena banyak soalan lah. Banyak soalan tunjuk. Alang-alang bagi dia solve korang punya problem constellation. Alang-alang Haji nak kerja. Siapa yang mesej Haji tanya? Hari tu kan ada kelas dengan Haji, kelas professional practice. Lepas tu kita orang minta lah. Itu. Okey, dia mungkin macam tu. Mungkin yang ni dia boleh tarik yang tu.
Tapi dalam kes ni pun yang ni pun kena tebal lah. Kena tentu. Kena buat mungkin yang bawah ni jap. Ada saya pun tak berapa pastilah. Ataupun kalau bukan pun apa ah? White slab. Ni orang dah menjual ni. Widest precast flooring slab available. Tu. Kudu. Habis. Apa ni? Bukan nak tengok ni. Two-way joist concrete floor slab. Mungkin kena buat yang bawah tapi macam ni. Ataupun macam ni lah kot. Laminate. Sama kan macam ni kan? Ataupun macam ni ke. Tapi macam ni macam ni lah. Dia tak guna ni, dia guna floor joist dia banyak lah. Dia guna waffle punya slab. Kan? Betul kan? Waffle slab nama dia. Ataupun waffle ni yang sedap tau. Coklat peanut. 40 feet. Waffle slab are preferred for span greater than 40 feet, 12 meter, as they are much stronger than flat slab. Flat slab with drop panel, two-way slabs, one more slab, and one-way joist slab. Much stronger. Waffle slab maknanya dia lagi kuat daripada yang itu yang Faiz tanya kat dalam grup kan. Cuma dia yang ni dia akan jadi berat. Tanya wiki mungkin lah. Waffle slab is flat on top while joist gilit. Gilit dah boleh bengkel dulu. Ya, ni RC slab. RC. Kalau steel ada ke? Itulah kejap. The distance between lip and the height of lip and beam should be well over 25 of the span between column. Bro, macam saya punya tadi tu boleh tak pakai waffle ni? Waffle ni dia sesuai mat punya cantilever. Rasa macam tak berapa sesuai. Yang dekat tengah tu, yang dekat yang flyover antara bas punya tempat tu. Saya rasa okey. Boleh kot. Sebab dia kata dia boleh pergi sampai 40 kaki lah. Okey. Bukan sampai 40 kaki. Dia boleh lebih daripada 40 kaki lah tu. Lebih lah. For wider than kan? Greater than 12 meter. Betul lah tu. Dia punya tadi dalam ni. Maknanya tadi 17 meter je lah. Betul. Tapi kalau nak guna ni pun logik dia boleh. Tapi sebenarnya kalau maknanya guna steel. Sekejap gitu. Cuba lah gitu. Tapi ni kayu. Apa nak guna kayu? Ini dah jadi bumbung. Ni last lah kita tanya cikgu Google. Tapi itulah yang ni dia tak tahu. Miza nak kena study. Ni close ni. View. Tu. Ni lantai kan? Ya, ataupun ni tadi lah. Tu flooring type prefabricated.
Example of building system. Ya, ini space. Floor joist hang from limb joist. Rasa possible, tapi mungkin macam ni punya. Tak apa, lukis dulu. Lepas tu nanti besok Mizah tanya Haji. Tapi kena lukis lah. Possible tak Haji? Boleh tak nak buat macam ni? Lepas tu sambil bergedi-gedi kan? Tu boleh lah. Okay. Lepas tu yang ni. Lepas tu lagi satu dekat bahagian. Apa dia? Lagi satu. Dekat bahagian. Apa hotel tu. Hotel? Okay, so hotel. Atas kan? Atas. Yang tu pun tak ada ni. Dia ada sebelah je. Kurang kolom. Dah ni memang tak suka dengan kolom. Tapi yang ni. Yang ni pun kan? Bukan yang tu je, yang ni pun betul tak? Yang tu pun. Dekat bahagian ni lah. Straight ni. Tapi yang dekat capsule hotel tu saya besarkan kolom tu yang paling besar tu. 4 tu. Tapi Mila kalau kolom macam ni tak apa banyak. Cubalah buat kolom macam tu ke, panjang ke, buat jadi feature wall ke. Nampak? Ada satu tu saya buat macam tu. Yang dekat eskalator tengah. Bapak punya kolom ni kan. So, tapi kalau terkeluar pun tak boleh kan? Yang ni boleh terkeluar, sini yang tak boleh terkeluar. Yang masuk mana? Eskalator tengah yang ni? Eskalator yang tengah tu yang atas. Ni? Atas? Situ. Yang ni lah betul lah? Kan sama je saya tu? Saya sama. Yang kanan dia. Ni? Yang tu saya buat kolom. Mana dulu kejap. Yang kanan tu. Yang tu saya buat kolom. Yang tu lah betul. Yang ni lah. Tak, sebab sebab dia lambat sikit. Macam tu. Saya buat berapa 300, 800. Boleh ke? Boleh. Tapi kalau bangunan macam ni, dia tak boleh 300. Dia mungkin saya rasa kalau ikut saiz. Kalau 300, 600 boleh. 300, 600 boleh. Betul lah. 6, 3. Kalau buat 6 boleh. Kan? Kalau ni bangunan besar. Tapi kalau macam yang tiang yang nampak ke boleh dia buat tiang bulat. Kan? Tiang bulat yang diameter dia 6. Tak, tiang bulat dia 6 pun. Diameter. 600 tak ada besar sangat. Dia yang penting logik lah. Tapi saya rasa yang ni pun mungkin nak kena buat idea yang sama lah Mizah. Maknanya yang ni lah. Ni berapa ni? Berapa ni? 88. Siapa ada tu? Siapa nak tolong juga? 88 berapa ni? 27. Berapa ni? 264. 26.4 bukan? 23.4. 26.4. Berapa ni jarak ni? 88 kali 3. Kan? Betul kan? Rasanya lah. Jauh tu span dia tu? Jauh. Tu ada kolom. Mizah punya span ni lagi jauh daripada Mat punya span tau. Memang pun. Yang ni pun. Ataupun mungkin benda-benda tu boleh buat idea yang lebih kurang lah kot. Saya rasa macam main yang tapi kalau macam tu pun tu satu sekejap. Ataupun kalau tak nak tiang pun boleh je. Ataupun terus envelope. Sebenarnya kalau tak nak tiang pun tak ada masalah. Ataupun terus benda tu envelope lah. Maknanya envelope tu terus sebab Mizah itu ada tunjuk yang
Mungkin space tu sendiri macam tu kan. Bukanlah dia ni contohlah nak buat pattern macam mana pun tu pulang ikut yang ada kat kena check lah. Tapi maknanya yang ni sendiri, yang ni adalah envelope structure, so maknanya yang ni semua adalah satu, so dia akan terus transfer ke situ. Dia punya tiang masing-masing kan. Cuma nak kena check lah berapa maknanya ni semua adalah envelope structure kan. Envelope ni space frame. Envelope selalu macam tu je lah. Kalau yang standard lah, envelope ni banyak portal frame lah. Tapi macam kita ni ubah sikit daripada portal frame biasa. Macam ni ke tu, nampak? Tapi yang ni saya tak tahu lah macam mana punya structure dia tu. Tapi maknanya dia konsep macam modular juga. Macam saya cerita kat Syahina tadi tu kan. Maknanya the whole modular ni adalah dia adalah load bearing punya ni. Belah-belah so dia akan transfer kat bawah. Kan? Saya rasa gitu lah. Okay. Saya buat 3D dulu ke lepas tunjuk dekat Haji. Okay. Lepas tu pergi Miza? Tak ada? Session tak ada? Tak ada juga? Tak ada. Besok sambil Haji mungkin kena ambil gambar daripada section 3D tu juga. Okay. Macam mana dia punya apa kata span dia tu kan. Okay, boleh? Boleh. Tak apa, buat luar nanti apa-apa inform lah. Alright. Okay. Sama. Lepas Mizah ni siapa? Jing dah ke bro? Jing belum? Kalau ikut turn rasanya Ying, Ipeh. Itu lah. Yang tak apalah, Tika ada. Tapi ada sini Ye ngambat je ada. Sekejap saya tanya. Ye macam ni Ye? Nak jalan terus macam ni Ye? Hello, Ye. Saya kejap lagi bro. Petang betul lah Ye kena ni lah sebab kelang. Desat tadi dengan siapa tadi? Syahina. Okay, tak apa. Lepas ni, yang ni kita stop dulu lah. Kalau tinggal kejap ni. Nanti bila dah 2 orang, nanti masuk link yang sama. Alright bro. Alright, okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum.